Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah, dengan taufik hidayahnya, pada malam ini kita telah diberi peluang dan kesempatan untuk sama-sama dapat kita hadir ke rumah Allah. Sama-sama dapat kita tunaikan solat fardu maghrib dan juga isyak nanti secara berjemaah di rumah Allah ini. Dan kita juga bersyukur kerana pada malam ini kita dapat meneruskan kembali kuliah majlis ilmu kita, dan kita doakan mudah-mudahan Allah akan memberikan taufik dan hidayah. Allah bagi kepada kita sekeping hati yang diberi nur cahaya sehingga kita mudah faham, mudah dapat beramal dan dapat kita sebarkan ilmu agama Allah ini kepada keluarga, rakan dan sahabat yang tidak dapat hadir pada malam ini. InsyaAllah tuan-tuan muslimin dan muslimat, malam ini kita sambung muka surat yang ke-124 daripada kitab kita. Ya, kita masih lagi menghuraikan perihal solat. Kita sambung firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mu'minun ayat 1 sehingga ayat yang ke-9. Muka surat 124 yang yang Rumi 111. Ini yang Jawi 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون صدق الله العظيم. Allah berfirman dalam suratul Mu'minun, maksudnya sesungguhnya telah menang, aflah, berjaya, berbahagia orang-orang yang beriman, yakni yang berlaku khusyuk dalam salat mereka, yang telah menjauhkan diri dari perkataan yang kotor, yang terhadap perintah zakat mereka mematuhi, yang memelihara kehormatannya melainkan kepada isteri-isteri mereka ataupun kepunyaan tangan kanannya, yakni hamba sahaya perempuannya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa yang mengingini selain daripada itu, merekalah
orang-orang yang melanggar batasan, dan mereka yang memelihara amanah dan janjinya, dan mereka yang sentiasa memelihara solat mereka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah sebut golongan yang mendapat kejayaan, yakni dunia dan akhirat. Golongan yang mendapat bahagia. Hari ini tuan-tuan baca surat khabar, ada artis terkenal Jepun bunuh diri. Ada artis di Bollywood bunuh diri. Padahal glamour. Tuan-tuan, hari ini surat khabar hari ini melaporkan antara peristiwa penting pada hari ini, semalam lah tuan-tuan. Artis-artis yang terkenal ni, kita tak kenal lah, tapi kira terkenal lah, telah membunuh diri, tuan-tuan. Polis menyatakan bunuh diri. Hari ini kalau di Bollywood tu, polis tangkap, tanya kawan-kawan, girlfriend, apa semualah, kenapa dia ambil ganja, ambil dadah dan sebagainya. Allahu Akbar. Maknanya tuan-tuan, ramai manusia stres di luar sana. Ramai manusia nak mendapat kejayaan, kebahagiaan, tapi mereka tak dapat. Ada orang tuan-tuan, dengan kekayaan dia rasa dia bahagia, rupa tidak bahagia. Ada orang dengan kekuasaan, dia ingat bila boleh menang jadi YB ni, bahagia dah, rupa tak bahagia juga tuan-tuan. Ada orang sentiasa mencari apa elemen kebahagiaan. Dia formula kebahagiaan, Allah bagi tahu yang aflah, yang berbahagia, yang berjaya dunia dan akhirat, orang beriman. Satu, syarat pertama kalau nak bahagia dunia dan akhirat, kena jadi mukmin. Yang keduanya tuan-tuan, kena solat khusyuk. Sebab itu Nabi SAW dalam dakwah Nabi tentangan dahsyat. Tapi Nabi kata, ju'ilat qurratu aini li fi salati, dijadikan penenang mata hati aku bila aku solat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya tadi dalam perjalanan ke sini dengar radio Aikim kan, cerita tentang ulama-ulama, tok-tok guru ni, alim ulama, yang anak murid tengok muka menenang. Tuan-tuan, kita kadang-kadang tengok muka bini, tengok muka kita serabut kan. Kita tengok muka bini takut, tuan-tuan kan. Ada ke? Macam-macam ada. Ada orang tuan-tuan, kita tengok muka dia naik gerah. Ada macam-macam muka kita ni. Tapi muka tok-tok guru alim ulama ni, muka mereka tenang dan menenangkan. Dia ada tenang dan menenangkan. Sampai anak murid dia tanya, apa rahsia ada satu ulama ni di penjara kan. Saya dengar radio Hakim tadilah, siapa ustaz yang ulas tu tak perasan tadi tuan-tuan. Dia cerita ada ulama ni dalam penjara, keluar penjara, anak murid tengok, ya Allah, muka berseri-seri. Maka anak murid tanya, apa rahsia kejayaan? Muka berseri-seri, muka tenang Tok Guru. Dia kata, aku ni orang buat nanya kepada aku, orang maki ke orang zalim, aku jadikan itu sebagai bahan untuk aku mengadu kepada Allah Tuhanku di 1/3 malam. Tuan-tuan, orang maki aku, orang aniaya aku, orang fitnah aku jadikan yang tu untuk aku mengadu kepada Tuhan aku. Tengah malam dia bangun, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka release tension dia. Tuan-tuan, ada tension, maka amalkan ni. Salatihim khasyi'un, salatnya khusyuk. Kita masalah bab salat ni tuan-tuan, ini trouble kita. Masalah nak salat satu hal, nak salat awal waktu sah, nak salat khusyuk satu hal. Allahu Akbar, teringat masalah tu, dokumentasi. Tuan-tuan, macam sekarang ni cikgu-cikgu kelang kabut ni, orang hentam cikgu-cikgu, guru ke mana? Kan, selepas waktu sekolah ke mana? Awak ke mana? Tuan-tuan, orang ni pelik sungguh, dia marah ke cikgu ni berderet-deret. Kan, macam-macam. Tadi ada parent, cerita parent marah ni. Dia ada satu cikgu bahasa Inggeris. Kan, cikgu bahasa Inggeris. Dia nilai budak, cikgu bahasa Inggeris ni tuan-tuan, dia nilai budak boleh cakap Inggeris lah. Dia buat tuan-tuan PBD kan. Dia kata budak ni dapat 3 je layaknya budak ni. Kan, bila mak bapak cek keputusan, pun apa salah anak saya dapat 3? Kan, patutnya dapat 6. Kan, dia sekarang ni dia nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan.
Jadi cikgu ni nilai anak dia cakap, tak tahulah anak dia tu Jawa ke Banjar ke Melayu, wallahu a'lam. Tapi cikgu ni straight lah, cikgu yang jenis apa integriti ni tuan-tuan. Dia tak kira anak murid tak murid kan. Kalau awak layak tiga lah. Mak dia marah kan tuan-tuan. Oh call cikgu ni, cikgu tu duk cerita tadi. Allahu akbar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat. Jadi tuan-tuan, kita mengadu kepada Allah solat. Dan kita masalahnya ialah bila kita ni tuan-tuan solat, kita tak boleh fokus. Ini masalah. Jadi sebab itu orang nak bahagia, orang yang solatnya khusyuk. Lagi, orang yang berpaling daripada lara. Lara ni tuan-tuan benda yang leka, benda yang kotor, benda yang keji. Kita tak paling lagi tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, benda yang kotor tu yang seronok. Best tak? Apa yang best ustaz? Yang best ni kita buat gosip Oh tu best tu tuan-tuan. Yang bestnya apa? Kita condemn lah. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok dalam grup-grup sekarang ni kan. Yang bestnya condemn mengondem ni, kutuk mengutuk. Ni best. Lepas tu tengok wayang. Ni best tuan-tuan kan. Tengok Quran tak best. Jadi selagi mana kita tak boleh berpaling dari perkara lara ni, kita tidak jadi golongan bahagia dunia, bahagia akhirat lagi. Kita masih lagi tuan-tuan banyak lara. Lara ni maknanya leka, perkara yang kotor dan keji. Kita buat lagi, Allahu akbar. Kemudian Allah kata lagi sifat dia zakat, dia mereka tunaikan zakat, jaga maruah. Furush ni maknanya maruah, kehormatan diri. Mereka jaga, tak melakukan zina. Kemaluan mereka jaga. Tu asal orang dulu terjemah, mereka yang memelihara kemaluan mereka, artinya tak buat zina. Orang sekarang ni tuan-tuan, astagfirullahalazim, dia kata dia tak berzina, tapi dia pakai macam seorang penzina. Dia pakai pakaian yang sendat padat. Ya tuan-tuan, kadang-kadang terangkat. Kita tak tengok, rasa macam rugi. Bila tengok jadi maksiat tuan-tuan kan. Ini berlaku di akhir zaman. Manusia tak jaga maruah dia. Jadi Allah kata orang bahagia, orang yang jaga furuj, jaga kemaluan mereka, maruah diri mereka. Melainkan dia tunjuk aurat dia kat suami dia. Ala azwajihim, kat suami perempuan buka aurat. Orang tanya, ustaz boleh tak duduk dalam bilik dua-dua tak pakai apa? Boleh tuan-tuan. Cuma malu dengan malaikat je lah. Sehari duduk situ kan. Duduk suami isteri tak pakai apa. Suami pun tengok lama-lama boring juga. Suami kata, kita dua ni macam tazin tak tazin kan. Allahu akbar. Tapi tak berdosa lah suami isteri kan. Suami isteri. Cuma malu dengan malaikat je. Malaikat tengok kan. Jadi, tapi orang perempuan ni tak berdosa lah. Tunjuk aurat, pakai baju seksi-seksi untuk suami. Ini duduklah rumah, pakai baju kami kelawar, pakai untuk suami. Allahu akbar. Kalau keluar tu sendat padat terangkat, tuan-tuan, astagfirullahalazim. Isteri atau suami ataupun hamba dia. Orang dulu ada hamba kan. Hamba itu kalau hamba saya perempuan, dia boleh dijadikan milik dan dia boleh disetubuhi oleh tuan dia. Jadi lepas tu dia kalau dapat anak tak boleh jual lah, sebab tu dia panggil ummul walad, mak kepada anak dia kan. Ni berlaku tuan-tuan. Jadi siapa yang cari lain daripada ni, kahwin tak nak, tiba-tiba berzina. Kahwin tak nak, ada orang kaya pelik tuan-tuan, duit banyak, tiba-tiba melakukan persundalan dan sebagainya. Inilah orang yang dipanggil adud, pelampau ni, melanggar batasan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir tuan-tuan Allah sebut dalam ayat ni, orang yang mendapat bahagia, orang yang li amanatihim wa ahdihim ra'un, mereka memelihara amanah dan janji-janji mereka. Tak kiralah janji PRU ke, PRK ke, PRN ke, janji apa pun, janji dengan anak ke, dengan bini ke, aku jadi ke, dia tunai. Janji itu tuan-tuan, dia bukan kitab suci, tapi diperintah oleh kitab suci supaya dipatuhi. Tuan-tuan jangan salah faham. Ada orang kata, ustaz janji bukan Quran. Memanglah janji itu bukan Quran, tapi Quran suruh tepati janji. Ni ayat Quran lah ni tuan-tuan. Ada orang kata, tak apa, janji aja dulu, kita temberang-temberang kan. Kemudian
Oh, dia kata, ni tuan-tuan, sifat tidak menepati janji adalah sifat orang munafik. Orang munafik antara tanda dia, idza ahada, tuan-tuan, Nabi kata ayatul munafik, tanda-tanda munafik ni, bila dia janji dia mungkiri. Ya, akhlafa. Idza wa'ada akhlafa, bila dia janji dia suka mungkir. Ya tuan-tuan, wa idza tumina khana, diberi amanah dia khianat. Dilantik menjadi menteri, maka dia makan rasuah. Dilantik menjadi menteri, dia tak jaga kawasan dia. Kan? Dia janji macam-macam. Contoh ni tuan-tuan, pilihlah saya akan bina jambatan, saya akan bina lebuh raya. Kan? Lantik-lantik nak di menteri hilang. Mana lebuh raya? Lebuh tu dah ada dah, dia kata. Cuma nak raya je lagi, belum. Faham tak? Oh, hilang. Mana duit pergi? Duit ada dalam akaun saya. Oh, sapu pula tuan-tuan. Ini orang khianat. Khianat ni sifat apa? Sifat munafik. Tak kira lah tuan-tuan, jadilah siapa pun. Orang nak bahagia, dia tunaikan. Apa yang dia cakap, bahagia. Pengundi pun saya. Kita dengan bini. Kita janji dengan bini. Kan? Tuan-tuan janji apa dengan bini? Dengan anak-anak. Tunai, anak saya. Tuan-tuan bahagia. Happy je. Masih bang, abang janji nak beli gelang, abang beli juga kan. Bini sayang, tuan-tuan tak happy ke? Ini bini ungkit. Abang ni dulu, masa kita nak akad nikah, abang kata, bayar mas kahwin secara hutang. Kan, hutang. 5,000 serba satu hutang. Sampai sekarang hutang tak bayar. Tiap-tiap hari bini ungkit, tuan-tuan. Happy ke tuan-tuan? Tiap-tiap hari. Abang ni anak 3 tak habis lagi bayar kan. Allahu Akbar. Abang janji nak beli kereta tu. Kereta sorong je, kereta tolak je abang beli. Hari-hari duk ungkit. Tak seronok tuan-tuan. Sebab itu tunaikan janji. Kalau tak boleh berjanji, jangan. Kalau tak boleh tunai, jangan berjanji. Baik, kemudian balik firman Allah Ta'ala dalam suratul Ma'arij, ayat yang ke-22. Allah menyatakan, illal musallina alladhina hum ala salatihim daimun. Artinya, kecuali orang-orang yang mengerjakan solat yang tetap dalam mengerjakan solatnya itu. Baru ni ada isu. Orang tanya, niat nak solat daim macam mana, kata dia. Solat daim tu solat apa? Kan tuan-tuan. Solat daimun tu tuan-tuan, ialah orang tu kekalkan solat. Bukan solat daim. Solat maghrib, solat isyak, solat subuh, zuhur, asar. Mana ada solat daim? Ni ada dia tu. Daimun. Kan. Daimun tu makna sifat orang tadi mengekalkan solat. Jangan kejap solat, kejap tak solat. Kadang-kadang, jarang-jarang. Itu bukan solat daim. Daimun ni makna dia kekalkan solat dia. Jaga solat kita 5 waktu. Jangan kita tinggalkan. Kita tuan-tuan, kualiti solat jaga. Solat 5 waktu yang pertama tak tinggal. Kalau yang pernah tinggal, taubat nasuha, qada balik. Hak mana yang lepas-lepas tu semua kena qada. Kata Imam Syafi'i, dia kena qada semua sambil minta ampun dengan Allah. Wajib. Tak boleh kata yang lepas-lepas. Kira yang buku baru lah. Oh, hutang dengan Allah tak settle, buku baru tuan-tuan. Kita kena qada. Lepas daripada solat fardu, solat pula qada fardu yang lain. Dia tak boleh relax. Tak boleh duduk saja-saja. Tak boleh pergi cari makan lebih daripada kadar keperluan. Kan? Kita dah ada satu pekerjaan yang dah cukup, jangan cari kerja lain sebab qada banyak lagi. Kita tak tuan-tuan, dok pencen nak kerja lagi. Tuan-tuan, tadi ada kawan-kawan duk sembang. Dia kata pasal pula sekarang ni banyak sangat kena isi online ni. Cikgu-cikgu kan, isi tu isi ni. Saya kata cikgu, ini mungkin salah satu daripada cara supaya cikgu tua sedar diri, dia tak boleh main online-online, dia berhenti je lah. Bagi budak muda lah pula. Kita zaman orang tua ni tak suka main internet lah tuan-tuan. Orang tua ni tuan-tuan, kalau ada telefon pun Nokia hak boleh call dengan mesej je tuan-tuan. Orang tua tak suka main internet lah kan. Kalau nak kena online-online ni, Allahu Akbar, berpindah-pindah, kena bertaigu pula orang tua-tua ni tuan-tuan. Kan?
Allahu Akbar. Tu nak isi macam-macam ni kan. Isi tu, isi ni online ni bukan zaman. Orang 56 tu patut berhenti lah kan. Bagi orang muda-muda lah masuk. Saya tengok menteri cakap semalam. Berapa banyak graduan kita yang tak boleh kerja kan. Ni patutnya kena kaji balik tuan-tuan sungguh. Orang tu 60 ni suruh datang penuhkan surau je. Tu pun ada cadangan. Allahu Akbar. Nak kaji balik. Minta supaya orang tu umur 64 pula baru pencet. Astagfirullahalazim tuan-tuan. Melampau sangat dah. Tuan-tuan, siapa atuk tu duduk kerja, cucu tak boleh kerja, tak pelik tuan-tuan. Cucu graduan. Atuk ni tua sangat dah. Tengok komputer tak nampak dah. Kerja lagi. Sudahlah tuan-tuan, sudah. Bagi cucu lah pula kerja kan. Sungguh tuan-tuan, jangan melampau-lampau. Kan? Kita 60 ni pun tuan-tuan mengah dah 60. Saya tuan-tuan ada 2 tahun lagi insya-Allah lah pencen kan. Saya ambil pencen 58. Masa tu ramai yang ambil 58. Maksudnya apa? Ustaz tak ambil 60. Bagi orang muda lah pula kerja kan. Bagi orang muda lah. Dah ada cas masa tu 58 lah kan. Jangan nak tamak sangat. Anak sendiri tak kerja. Kau duduk rumah. Bapak yang kerja. Pelik sungguh tuan-tuan. Bagilah peluang anak cucu pula kan. Ni berapa puluh ribu tak boleh kerja. Duk sibuk kita nak tambah. Jadi lah tuan-tuan sungguh. Saya tak setuju langsung. Orang yang ada pencen panggil balik. Kepakaran tu kepakaran. Allah nak pakar seorang mana tuan-tuan. Kalau dah tak ingat fail kat mana. Cermin mata lupa pakar seorang mana. Pakar ke tuan-tuan? Kalau cermin mata cari tak jumpa dah. Kan? Fail pun kadang-kadang saya sendiri lah kan tuan. Kadang-kadang letak fail kat mana cari. Mana aku letak pen tak saya kira pen kan. Bila tak sign tu baru. Lah tadi macam bawa pen. Telefon pun tinggal dah tuan-tuan. Baru 56. Kan tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan mungkin ingatan kuat ke kan. Datang surau telefon tak ingat kan. Balik rumah tanya orang rumah. Telefon abang nampak tak kan. Rupanya tinggal dalam bilik. Contoh lah tuan-tuan. Tu pun nak kerja lagi 65 kalau boleh nak pencet. Bila nak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Baik tuan-tuan ya. Itu cerita dia. Jadi Allah sebut orang yang bahagia dunia akhirat ni golongan mana? Iaitu orang yang tidak berduka cita. Golongan mana? Ya, orang yang tidak kena penyakit walahum yahzanun. Ya, orang yang tak berduka cita. Orang mana? Illal musallin, orang yang solat. Yang mereka itu daimun. Mereka itu kekalkan solat mereka. Apa jadi pun mereka tetap solat. Tuan-tuan ni, sekarang ni saya sangat risau ni satu tabiat orang kita sekarang ni normal baru ni, dia dah rasa okey tak datang solat Jumaat. Tuan-tuan, solat Jumaat macam kita duduk Selangor ni, pihak Jabatan Mufti, Jabatan Agama Islam dah benarkan sekolah-sekolah berasrama untuk buat solat Jumaat. Dan beberapa surau Jumaat telah diberikan kebenaran supaya banyak tempat. Kan? Kalau di wilayah persekutuan tu ada kilang, kita Selangor tak tahulah permohonan kilang-kilang ni wallahualam. Tapi setahu saya tanya pengarah bahagian masjid ni, Ustaz Hashim Muhammad, saya tanya dia sebab kami mohon untuk buat solat Jumaat di sekolah. Dia kata dia dah benarkan 40 lebih dah sekolah-sekolah ni. 40 sekolah berasrama yang ada masjid surau besar ni, dia benarkan untuk buat solat Jumaat. Maknanya staf sekolah tersebut, daripada student sampai staf, siapa tinggal Jumaat dosa. Sebab apa? Diberi kebenaran. Apa sah nak tinggal lagi, nak balik awal kan? Katalah cikgu situ pukul 12.50 tu dia punch card, dia balik. Sampai tengah jalan tak boleh solat Jumaat, tak boleh masuk masjid, haram dia balik, berdosa. Sebab awak dekat sekolah tadi ni kan boleh solat Jumaat. Kan solat Jumaat pun bukanlah lambat sangat, satu berapa minit. Sini Kelang 1.6 minit. Kan 1.6 minit dah masuk dah. Awak tadi punch card 12.50. Pergilah masuk dalam surau ni, ambil surah Kahfi baca, kan? Ini sibuk nak balik awal, nak makan nasi. Allahu Akbar. Tadi boleh makan nasi kan. Allahu Akbar. Ni macam-macam berdosa. Banyak surau-surau yang diberi kebenaran untuk solat Jumaat tak penuh. Ada masjid tak penuh. Sini penuh tak? Sini penuh, padat kan. Kalau dia dah usaha sampai kat pagar, ada orang tanya hukum. Dia kata, Ustaz, saya sampai kat pagar tak boleh masuk penuh. Boleh tak solat dekat pagar?
Kalaulah daripada jemaah terakhir dengan pagar tu dia tidak lebih daripada 3 hasta, makna boleh sambung tu. Tak ada masalah. Kan? Kita bagi sampai dekat pagar tu ada orang. Dia belakang, orang ini. Kan? Dia dekat dah letak sejadah belakang tu. Boleh sambung. Sampai ujung sana tak ada masalah kan. Tapi janganlah pagar tu jauh. Masjid Negeri Shah Alam. Dia pergi depan pagar tu. Ini orang panggil mangkuk ayu lah tuan-tuan. Kenapa? Solat jemaat. Dengar daripada tu tak boleh. Sebab dia jarak begitu jauh kan. Tapi kalau negara Arab, negara Turki apa semua, solat jemaat kat padang tu ya, dia orang penuh kan. Kita wallahualam, saya pun tak tahu jaiz bagi kebenaran tidak solat di dataran. Bagi tak? Wallahualam. Sini bagi tak? Tak bagi. Dia mesti dalam kawasan berbumbung kan. Dia bagi kawasan berbumbung. Ada satu masjid saya pergi, alhamdulillah baru ni. Masjid Batam Berjuntai. Dia orang buat wakaf baru ni, macam tuan-tuan ni. Dia orang buat cepat-cepat apa ni, macam tuan-tuan buat kat luar ni kan, sebab nak bagi tambah orang solat Jumaat. Bagus tuan-tuan kan, jawatan kuasa masjid yang proaktif. Dalam dah penuh ustaz, kita nak bagi orang ramai lagi, buat macam tuan-tuan tu kat luar satu lagi. Kan. Alhamdulillah, maknanya AJK dia proaktif kan, prihatin siang kalau orang tak boleh solat Jumaat. Ada setengah AJK dia pasrah sangat. Dia tu tak boleh tutup pintu pagar balik kan. Allahu Akbar. Ni orang tak solat Jumaat ni, kita nak fikir macam mana nak bagi semua orang solat Jumaat. Tapi masa yang sama kena ikutlah SOP kan. Jangan pula bila kita nak bagi ramai SOP tak patuh. Kena patuh. Sebab apa kena patuh ustaz? Sebab SOP ni dibuat oleh pihak Jabatan Agama Islam Selangor untuk tujuan sama-sama mengelakkan daripada kita kena penyakit berjangkit ni kan. Ini pun tuan-tuan syar'i juga. Dia panggil apa? Sadduz zara'i', menutup pintu kerosakan. Jangan pula ni SOP apa ni mengarut. Jangan tuan-tuan kan. Dia kata mana adalah sunnah Nabi? Ialah benda darurat kan. Kita ingat habis dah. Tengok Kelang ke ni dah mula balik ni tuan-tuan. Jangan main. Kelang dah berapa kan ni? 8. Dah 8 kes tuan-tuan kan. Jangan main-main tuan-tuan. Ada orang kata takut sangatlah ustaz. Bukan takut sangat, kita mengelakkan kemudaratan kan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan balik cerita tadi, iaitu Allah Ta'ala telah mengecualikan mereka daripada jenis manusia yang sentiasa berduka cita dan tidak sabar, tak kala ditimpa kesusahan dan tidak bersyukur, tak kala mendapat kesenangan. Seolah-olah Allah Ta'ala berkata bahawasanya orang yang sebenar-benar solat bukanlah orang yang selalu berduka cita atau sentiasa berkeluh kesah dan tidak bersyukur. Pada pendapatku, kata pengarang ni, ketiga-tiga sifat ini adalah dihitung daripada mungkar. Sedangkan Allah berfirman, baik, nak ceritanya, bila kita ni solat daimun, Allah Ta'ala akan hilangkan daripada kita keluh kesah, perasaan tak bersyukur, perasaan tamak alabah dan sebagainya, insya-Allah akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batu kalau sahabat Nabi perang, apa sahabat Nabi buat? Malamnya qiyamul lail. Bagaimana kisah tuan-tuan Sultan Muhammad Al-Fatih? Dia pilih nak jadi jentera ni, siapa yang duduk di barisan hadapan yang tak pernah tinggal qiyamul lail. Dia tu lead perang. Sultan Muhammad Al-Fatih ni sejak balik tak pernah tinggal qiyamul lail. Tu dahsyat. Allah bagi kemenangan, bebaskan kota Konstantinopel di tangan seorang yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia ni siapa? Tuan-tuan, dia punya kemahiran dia masya-Allah. Dia mengaji, berapa ramai ulama yang mengajar dia. Dia punya kemahiran berbahasa Arab pandai, Turki pandai, bahasa Greece pandai, dia boleh banyak bahasa. Dan dia ni antara kelebihan, sejak daripada dia balik sampailah jadi sultan, dia tak pernah tinggal qiyamul lail. Masya-Allah, kita ni tuan-tuan dah balik 18 kali balik lah tuan-tuan. Sampai pencen. Itu pun bangun solat tahajud jarang-jarang, banyak terkejut daripada tahajud. Allahu Akbar tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Ni tuan-tuan, macam mana nak dapat tuan-tuan kesenangan dan kemenangan ini? Baik tu para sahabat Nabi.
Ya, mereka kalau nak perang malam munajat. Nabi SAW dalam peperangan Badar, malam tu Nabi munajat. Malam tu, esok nak perang ni, munajat. Nabi angkat tangan, Allahumma intahlik hadhil isabah lan tu'bad fil ardi abadah. Ya Allah, kalau kau hancurkan, biarkan pasukan kami ini kalah. Ya Allah, kalau kau benarkan pasukan kami ini kalah esok, maka engkau tidak akan disembah lagi, ya Allah. Nabi mengadu dengan Allah, kau tak akan disembah lagi, ya Allah. Habislah kami, habis ya. Nabi mengadu dengan Allah Ta'ala. Esoknya Allah turunkan pertolongan dan menang tentera Islam. Kita ingat logik akalnya, oh malam tadi tidur tak cukup, nak menang macam mana kan? Tapi Nabi tunjuk yang terbalik, iaitu kita mengadu dengan Allah, insya-Allah esok tenang, dapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah berfirman dalam suratul Ankabut ayat yang ke-45, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar. Allah kata, dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu melarang perbuatan keji. Ada setengah ulama dia terjemah, sesungguhnya salat itu menegah dan mencegah kamu. Tanha tu menegah dan mencegah kamu daripada keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama. Kenapa kita ni rasa nak buat mungkar? Sebab kita tak tahajud. Dan kenapa kita tak tahajud? Sebab mungkar tu menyebabkan kita tak rasa tahajud, tak rasa nak tahajud. Ulama sebut, kenapa susah sangat nak solat berjemaah? Kenapa susah sangat nak baca Quran? Kenapa susah sangat nak bangun malam? Susahnya nak bangun malam. Sampai kecetilah pada tak bangun juga, tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Kerana hati dia mati dengan sebab mungkar. Nak tidur malam, tengok Hindustan dulu, tuan-tuan. Tengok pusat Hema Malini. Oh, tuan-tuan, tidur. Pusat bini tak tengok. Tengok pusat Nur. Latar Bagishkar. Duk tengok kan. Oh, gedik pukul 12 malam. Tidur. Nak bangun tahajud. Mana mungkin, tuan-tuan. Bini tengok senyum aja. Tiba-tiba bunyi nahi. Laki dia lain macam. Mimpi bunyi nahi, tuan-tuan. Sebab apa tu? Nak tidur tengok benda pelik, tuan-tuan kan. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan, sebab tu kalau orang yang banyak melakukan mungkar dan maksiat, dia susah nak bangun untuk tahajud. Dan orang yang selalu mengerjakan ibadat ini, jaga solat berjemaah, jaga tuan-tuan solat tahajud ni, insya-Allah dia tak makan rasuah. Insya-Allah. Insya-Allah dia tidak menjadi pencuri dan penyamun. Dia tidak teringin nak buat mungkar dan maksiat sebab dia ada, orang panggil apa, imunisasi, pencegahan dalam hati dia ni. Terlintas, jangan. Ada jangan. Sebab tu tuan-tuan tengok, kalau kita buatlah kajian survey ni, budak-budak yang berzina ni, yang kaki surah ke kaki kelab malam? Hak yang rasuah-rasuah ni, cuba tengok fail SPRM. Ada kes ke tuan-tuan yang tuan-tuan imam masjid surau ni makan rasuah banyak? Mungkin ada satu dua kes kan. Biar orang yang ibadat ni biasanya insya-Allah lah, dia tidak kaki rasuah, dia tidak pemberi rasuah. Dia tidak kaki rogol orang. Ada ustaz satu dua kes. Mungkin satu dua kes tu dia belum ikhlas kot. Atau dia solat tapi solat tak betul. Cek bacaan dia. Patutlah dia sebelum pergi solat tu dia tikam ekor dulu. Ada juga tuan-tuan, saya dijemput untuk khutbah satu masjid. Sebelum khutbah tu, Nazir pesan kat saya suruh bagi tazkirah. Ustaz bagi tazkirah sikit, setengah jam sebelum khutbah. Saya pun tanya apa fokus. Ustaz fokus hari ni, Ustaz bantai bab tikam ekor. Bab judi tikam ekor, Ustaz. Sebab kampung kami ni ada satu kedai Cina yang jual nombor ekor bawah pokok rumah tu. Bawah pokok depan rumah tu. Dia kata depan rumah dia ada kedai, dia buka meja, geng kampung pergi beli nombor ekor tu. Dan geng yang datang masjid tu pun ada. Sebelum singgah ke masjid, singgah beli nombor ekor tu. Oh, kata Tuan Nazir dia kan, adalah satu tempat, wallahualam, saya pun tak pernah tengok tempat tu.
Kan, tempat Cina jual ekor tu. Tak tahu. Tapi Nazir kata, Ustaz Fakih yang ni. Okey, insya-Allah kan. Allahu Akbar. Tak tahulah dia datang ke tidak, wallahu a'lam. Oh tuan-tuan, solat. Ni ketak nombor ekor ada dalam poket ni. Tengah-tengah rokok jatuh ketak nombor ekor tu tuan-tuan. Oh jangan main. Bila sujud, ketak nombor ekor tu jatuh, dia tiup kipas tuan-tuan ke belakang. Kelang kabut jemaah belakang cek. Oi, aku punya ke? Rupanya tuan-tuan orang depan punya. Takut itu imam punya. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar tuan-tuan. Ada nombor ekor. Ada satu orang sahabat saya. Atuk saudara dia, atuk dia. Duduk dekat dengan kampung saya. Jadi dia tanya, Ustaz kenal tak atuk saya ni? Oh, saya kata kenal. Saya kata atuk kamu tu baguslah. Dia selalu saya jumpa dengan dia pakai serban. Kan saya jumpa pakai baju Melayu kan. Dia naik motor, naik basikal. Saya jumpa selalu dia pakai serban, baguslah atuk kamu. Dia kata, Ustaz, atuk saya tu serban juga, tapi serban ekor panjang katanya. Saya kata serban dia biasa je, tak ada ekor panjang. Ustaz tak tahu, dia kata. Saya cucu saya tahulah serban ekor panjang. Oh sedap cucu dia kata. Serban ekor panjang. Siapa kata ni ada mesej ni di sebalik yang tersirat ni kan. Saya kata nak kita, dia cerita atuk dia kan, takkan kita nak sangka buruk. Saya kata okey je. Dia kata Ustaz tak tahu. Atuk saya serban, ekor kuat tu ekor panjang. Astagfirullahalazim. Baik tuan-tuan, kita bagi laluan pada Tuan Bilal, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah.
ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Baik, kita sambung sikit lagi tuan-tuan ya. SOP JAIS yang terkini, dia dah benarkan sambung sikit-sikit ya. Kuliah atau forum selepas daripada Isyak juga sudah pun dibenarkan. Ini dia makin penambahbaikan SOP ni pelan-pelan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, solat yang mencegah mungkar ini dia ada syarat-syarat dia ya. Bukan semua solat ada kualiti. Yang kita buat ni ada solat yang tidak berkualiti. Ada orang Jawa kata apa? Alah ustaz wis solat udah. Orang Jawa speaking tuan-tuan kan. Alah wis solat ustaz udah kata dia. Kan ada satu orang ni kata, orang yang wis solat, saya solat aje. Kan. Bacaannya bagaimana? Bila, di mana, bagaimana? Ni tuan-tuan. Dia orang yang solat serta memelihara segala waktu-waktu solat. Memelihara. Maknanya masuk waktu dia tahu. Dia jangan lewat sebab orang munafik. Salah satu daripada tanda munafik, dia tak jaga masuk waktu. Dia solat. Bila turun ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang solat tapi mereka lalai daripada solat mereka. Neraka wail. Maka tuan-tuan, sahabat Nabi tanya, sifat orang yang solat masuk neraka. Solat tapi masuk neraka. Orang macam mana? Humul ladina. Orang itu adalah yuakhiruna salata ala awqatiha. Suka menunda-nunda solat. Masuk waktu tak solat lagi, relax bro. Ya pagi-pagi tu jaga. Kan tak jaga? Azan dengar tapi tidur lagi, tuan-tuan. Berdengkurlah dia kembali. Berdengkurlah dia kembali. Lagu Raihan kan. Saya nak buat pun tak tahu tuan-tuan ya. Tuan-tuan pandai. Berdengkurlah dia kembali kan. Allah, suasana subuh pagi. Sedap lagu Raihan tu tuan-tuan kan. Allahu Akbar. Petang-petang ni balik pejabat. Masa turun pejabat azan dah. Bergegas tuan-tuan, nak pergi kereta. Sampai dekat rumah pukul 7 Dekat azan maghrib dia pun solat. Tapi kenapa tak solat kat pejabat? Tak boleh Ustaz, nanti lambat. Astagfirullahaladzim. Solatlah dulu kat pejabat kan tuan-tuan. Kat pejabat boleh solat, tak ada masalah. Pejabat lagi mudah solat. Tandas ada kan. Nak solat mana-mana. Oh tak ada masjid ustaz dekat pejabat. Allah boleh buat surah. Alih-alih meja, celah-celah meja boleh solat kan. Bawa jadah ni. Salah satu normal baru yang bagus ialah tuan-tuan bawa sejadah ni ke mana-mana. Bagus tuan-tuan. Saya sokong sangat-sangat. Biar lepas ni pun tuan-tuan, sejadah ni jangan lupa. Ni ada orang komplain. Dia kata antara SOP yang saya tak kenal ni ialah kena bawa sejadah. Masalah apa tuan-tuan? Sejadah kan berat. Kita bawa kayu golf ada dalam kereta boleh. Ada yang kaki pancing tu lagi besar, beg pancing dia bawa belakang. Sejadah tak boleh bawa situ tuan-tuan. Ada tuan-tuan tengok yang pancing tu kan. Saya ingatkan apa? Oh, ada puak-puak yang bawa gitar. Gitar tu tuan-tuan dia bubuh dalam beg ni, duduk belakang. Yang kayu golf lagi banyak tuan-tuan dia bawa. Macam-macam boleh bawa. Sejadah yang boleh lipat macam ni, bola poket boleh, boboh ni tak boleh bawa tuan-tuan kan. Sejadah besar ni tuan-tuan boleh lipat. Tuan-tuan melihat boleh lipat ni kan. Boleh lipat kan, bayar sangat kan. Allahu Akbar. Saya dalam kereta saya biasa saya bawa tikar biru hapsah tu. 2. Sejadah ada, tikar biru ada. Kenapa biasa bawa gitu? Sebab saya dah selalu tuan-tuan bawa anak-anak kan. Bila bawa anak-anak kecil, kita tak boleh masuk surau. Ramai. Daripada dulu tuan-tuan, saya biasa buat surau sendiri. Kalau surau tu padat, saya akan buat surau sendiri dengan anak-anak, pergi doa pokok kan. Kita tengok arah kiblat, solat dengan anak-anak kita. Lepas tu, jangan beripu orang ramai sebelum PKP lagi. Daripada dulu kan tuan-tuan. Saya kalau balik kampung, memang anak-anak ramai ni, memang kita nak solat berebut beratur dengan orang. Saya tak suka beratur tunggu lama. Kita pergi buat surau sendiri kat luar dengan anak-anak bini kita. Apa masalah tuan-tuan? Bawa satu tikar biru tu, buka bawah pokok banyak kan tuan-tuan. Nabi kata ju'ilal ardu liya masjidah. Dijadikan bumi ini masjid untuk aku. Kan, untuk umat aku. Tak ada masalah. Cuma kita yang bermasalah. Sejadah pun masalah. Semua masalah kan. Astagfirullahalazim. Tak bawa sejadah, kita bawa tikar tu tuan-tuan hak lapik meja kan.
tu lagi mudah lipat. Saya pergi tiap-tiap kali pergi umrah, tuan-tuan, saya akan bawa buah dalam beg tarik ni. Ada 2-3 tu. Sebab apa? Bila kita berhenti kat airport mana, kalau kita tengok jauh sangat dalam, ataupun kadang-kadang surau tu padat sangat, kita buka. Dekat Turki saya buka. Saya panggil jemaah saya, "Mas, kita solat dekat sini kan." Dekat airport kita, boh itu banyak. Bila jemaah turun serentak, penuh dalam tu. Kan, nak masuk dalam, saya kata sini. Saya buat surau saya, buka di luar ni kan. Tikar hak biru, hak ni hak panjang tu, lipat kecil-kecil tu kan. Kita lipat besar ni, tapi buka besar, tuan-tuan kan. Jadikan satu norma baru. Ingat waktu solat kan. Ada orang, tuan-tuan, dia kata tak payah sejadah je lah, solat je atas kapet mana, tak boleh kan. Orang pijak sana pijak sini, takkan nak solat kapet. Ni bukan kapet surau, ni kapet airport tu, tuan-tuan. Macam-macam orang pijak, tahu COVID pun ada apa semua, tak usah, tuan-tuan. Kita kena hati-hati juga kan. Ada orang dia pakai sangka baik, itu bukan bumi, itu kapet. Kapet orang pijak keluar tanah, jadi mutanajis. Tak nampak lah, tapi mutanajis. Mana boleh main solat gitu aja. Jadi tuan-tuan jaga masuk waktu. Perbuatan solat dia jaga. Dari bacaannya, tuan-tuan, rukun qauli dia. Tuan-tuan, kena fi'li dia, kena tahulah. Ni kadang-kadang, tuan-tuan, kita solat tapi bacaan tak betul. Solat kita tak belajar cara kaifiat solat. Orang kita, tuan-tuan, dia ingat bila buat kursus semak solat ni untuk budak-budak. Sini pernah buat semak solat untuk orang tua. Agak-agak kalau buat dapat sambutan tak, tuan-tuan? Dapat sambutan kalau orang itu pandai cerdik kan, dia rasa aku ni pun tak pandai lagi solat ni, dia sambut lah. Tapi kalau dia perasan aku solat sejak daripada umur 7 tahun, apa pula semak-semak solat, ingat wadah kan? Ni ego, tuan-tuan kan. Ada orang ego, bila buat semak solat dia marah, tuan-tuan. Dia kata AJK ni tak nak prihatin orang dah buatlah kursus smart komputer ke pula kan, tuan-tuan. Kita buat pekerjaan tak payah buat kat surau lah. Banyak dah kita belajar kat luar sana, kursus macam-macam. Sekarang buat kursus, baru ni ada orang buat kursus apa, tuan-tuan, solat jenazah kan. Yang hadir itu, tuan-tuan, bakal jenazah belaka. Yang hadir itu patutnya kursus untuk jenazah ni kena anak bakal jenazah hantar sekali kan. Anak tak nak hadir. Patutnya kita yang jadi VIP ni, kita yang akan dimandikan, disolatkan, dikafankan. Ini kita yang hadir, tuan-tuan kan. Yang penceramah pun bakal jenazah juga. Yang pendengar tu, itu orang tua tu je kan. Patutnya, tuan-tuan, dia kena ambil orang muda-muda ni, contohlah semua orang tua muda kena belajar untuk solat yang betul. Barulah solat itu mendegah kita dari mengerjakan segala yang ditegah oleh Allah. Seperti sifat-sifat di atas tadilah sifat yang dicegah tu banyak tadi. Dan selain-lain darinya perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Baik sabda Nabi SAW, kita habiskan bab ni. Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Yang kata solat ni macam mana? Solatlah kamu macam mana kamu tengok aku solat. Tuan-tuan, kita tak nak tengok Nabi solat. Macam mana nak solat macam mana? Macam mana Nabi solat? Dia kata tegahnya, orang yang solat itu harus menurut tata cara dan tertib yang ditunjuk oleh Nabi SAW dalam solatnya. Macam mana nak tengok? Tak nampak. Seperti mana yang kita contohi daripada ulama salaf dan khalaf radhiyallahu anhum. Orang solat ni ulama-ulama kita lah yang tahu. Kita ni follow aja, tuan-tuan. Sebab tu kita mazhab Syafi'i. Adakah kita mazhab Syafi'i tak ikut Nabi? Ada orang kata jangan ikut mazhab-mazhab ni, ikut Nabi terus. Allahu akbar, tuan-tuan. Kita ni tak qualified nak cari nas daripada hadis. Saya balik Azhar pun, tuan-tuan, mengaji pakai muqarrar je. Mengaji pakai muqarrar kan. Pak Syekh ambil bab ni. Tu habis kitab ni. Adakah saya hafal hadis semua? Adalah hadis sikit-sikit tu pun kadang-kadang tertukar sanad. Kadang-kadang terjemuh tak apa tepat kan. Biasalah ustaz balik Azhar kan. Bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia hafal Quran umur 9 tahun. Dalam dada dia ada ratusan ribu hadis.
Tok guru dia adalah generasi yang dekat dengan sahabat, tabi'in yang dekat dengan sahabat. Kan? Dia tengok tok guru dia tengok tok guru dia tengok Nabi. Sebab tu dia tak payah cerita pun tahu. Tok guru aku solat macam ni. Mana tok guru belajar mana? Belajar dengan tok guru aku. Tok guru tu siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi belajar dengan siapa? Sahabat Nabi belajar dengan Nabi ya. Sebab tu jangan kita kata Imam Syafi'i pun tak jumpa hadis. Oh boleh, samsik sangat kita ni tuan-tuan. Imam Syafi'i tu dekat sangat dengan para sahabat kan. Sebab tu kita follow imam-imam ni. Jadi kita tok guru alim ulama ni tuan-tuan kita ikutlah. Mudah-mudahan ikutan kita tu tepat. Baik, contoh depan mata kita mereka kan. Tuan-tuan tengoklah alim ulama jaga solat malamnya, solat fardunya, bagaimana khusyuknya, bagaimana jaga ibadatnya. Allahu akbar. Ini contoh-contoh. Ya, jadi tuan-tuan, dia kata hanya orang yang solat sedemikian itulah yang dihitung orang yang mendirikan solat dan memelihara solat di sisi Allah Taala. Habis kita macam mana? Kita ni orang panggil budak-budak baru belajar. Apa bahasa pepatah Melayu kata apa? Buah cempedak di luar pagar kan. Ambil galah, tolong, jolokkan. Kami budak baru belajar, kalau salah tolong, tunjukkan juga kan. Jadi tuan-tuan gitulah kita ni jangan perasan pak cik dah tua dah. Tua pun kita kira budak lagi. Sebab tu kita tutup guru ulama-ulama dulu. Ulama belah kita ni lah. Dia buat kitab tu tuan-tuan supaya kita sedar diri. Tuan-tuan tengok kitab yang kita mengaji. Hidayatus Sibyan. Hidayatus Sibyan. Orang tua-tua kampung saya dulu ngaji kat masjid tu Hidayatus Sibyan. Tok guru dia Tuan Guru Haji Mustafa. Dia kalau datang masjid, dia syaratkan nak mengaji dengan dia semua kena beli kitab. Dia tak baca kitab besar. Dia baca dia kata nak baca kitab Hidayatus Sibyan. Pakcik-pakcik bakal beli sebab kitab tu RM2 je. Kalau tak beli memang teruk sungguh lah. Sebab rokok lagi mahal. Kitab tu RM2 setengah, RM2 setengah gitu lah. Bakal beli belaka. Hidayatus Sibyan tu makna pedoman kepada kanak-kanak. Tajuk kitab tu. Pedoman kanak-kanak. Kalau pakcik tu tahu taubat dia tak mengaji kan. Kan? Tapi tok guru wadai. Siapalah dia tak terang makna kitab tu. Dia kata ni kitab daripada tok guru yang sangat alim yang kita nak mengaji, yang bernama Hidayatus Sibyan. Dia tak terang makna apa tuan-tuan kan. Allahu akbar. Ada satu lagi kitab dia mengajar Sulam Al-Mubtadi. Siapalah pakcik tu tak tahu apa makna Sulam Al-Mubtadi. Sulam ni makna apa? Sulam ni makna tangga. Al-Mubtadi budak baru belajar. Al-Mubtadi ni maknanya budak noh. Kalau sekolah rendah kan, mubtadi tuan-tuan. Budak sekolah rendah. Tok guru buat gitu sebab kita ni ibarat budak-budak baru nak belajar kan. Lepas tu jangan tanya dalil. Apa dalil? Bukan taraf kita kan. Budak yang keluar Universiti Azhar pun tanya dalil rebah tuan-tuan. Tambah kita ni. Jadi cerita kena sekali. Kalau orang tanya saya kata saya budak baru belajar. Saya tak ada PhD, saya kata. PhD pun tak ada. Master pun tak ada. Adalah BA Honors ada. Tapi dalam hati saya ni ada tak kitab hadis Sahih Bukhari? Tak ada. Tak pernah baca habis-habis pun Sahih Bukhari ni. Jumpalah hadisnya. Tapi tak ada pun hafal Sahih Muslim. Tak ada hafal. Sebab tu saya kata saya ni rasa-rasa saya sedar diri saya kena follow lah mazhab Syafi'i ni. Kalau tuan ni hadis Sahih Bukhari lah hati. Kalau Sahih Muslim dalam hati. Sunan tu semua ada. Saya tahu sunan satu, sunan kali jaga je. Kan? Yang lain-lain semua tak hafal kan. Jadi saya kata tuan nak mujtahid silakan. Tapi saya tetap bermazhab Syafi'i. Kenapa? Sebab itu taraf saya kan. Jadi kita follow lah alim ulama. Ikut Nabi ya? Ikut Nabi ya? Ulama ikut Nabi, kita pun ikut Nabi insya-Allah. Jadi tuan-tuan kita berhenti sekadar tu insya-Allah, kita sambung pada kuliah yang akan datang hakikat solat zahir dan batin. Luaran dan dalaman. Itu hakikat solat kita akan bicarakan dalam kuliah pada bulan akan datang insya-Allah. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.